Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 4, Pasal 2. Barangkali ada orang akan berkata, jika tiap-tiap seorang jadi ulama yang boleh mengambil faham sendiri belaka daripada punca-punca agamanya, nescaya akan menjadikan pecah belah yang amat banyak macamnya. 1000 orang 1000 macam faham dan 1,000,000 orang 1,000,000 orang faham pula. Demikianlah seterusnya. Tiap-tiap kepala akan mengikut fahamnya sendiri, fikirannya sendiri dan barangkali nafsunya sendiri juga. Maka demikian kelak binasalah Islam. Bahawasanya kekhawatiran ini ialah satu perkara yang tiada termasuk kepada akal akan boleh terjadi. Seseorang tidak akan dapat mengambil atau mengeluarkan faham daripada suatu ayat atau perkataan jika mafhum itu tidak ada di dalamnya. Ia tidak boleh memaksanya ke dalamnya fahaman yang dikehendakkan oleh nafsunya atau yang berlainan atau berlawanan dengan tujuan-tujuan luas yang sebenar ada terkandung di dalam nafs itu. Perkara yang putih dalam tujuan asal itu tidak akan boleh dikatakan hitam. Perkara yang benar tidak akan dapat dikatakan palsu. Dan sebaliknya, perkara yang palsu tidak akan dapat dimasukkan supaya menggantikan maksud yang benar itu. Dan lagi bukanlah pada semua perkara mereka itu akan berselisih faham. Pada segala perkara yang besar-besar, mereka tetap bersefahaman dan bersetuju. Kerana ayat-ayatnya sharih dan hanya satu saja tujuannya pada segala hal dan zaman. Misalnya, ajaran i'tiqad tauhid dan i'tiqad kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini tetaplah tiada lekang oleh panas dan tiada reput oleh hujan. Oleh itu, maka sejauh-jauh perpecahan yang akan boleh terjadi ialah sama seperti yang terjadi pada lain-lain hal kehidupan kita juga. Umpamanya, dalam medan politik, orang bersalah-salahan faham. Ada yang berfaham konservatif, ada orang berfaham liberal, dan ada pula sosialis. Ada orang berfaham demokrat, ada berfaham republikan. Ada yang berfaham seperti UMNO, dan ada orang seperti PAS, dan lain-lain lagi. Tetapi, tidaklah tiap-tiap kepala berfahaman lain dan bukan semua orang boleh jadi kepala dan ikutan yang membawa fahaman sendiri. Yang kebanyakannya ialah jadi pengikut juga, iaitu menyokong fahaman yang ia bersetuju. Maka kepala-kepala itu berselisih hanya pada fahaman dan jalan, tetapi asas dan tujuannya satu jua, iaitu hendak mendapat kebajikan bagi rakyat dan negara dengan menjadikan negeri dan pemerintahan itu sebagai alatnya. Maka hanya jika tiada dipakai asas itu atau diterbalikkan dia, umpamanya rakyat dijadikan alat bagi memperoleh kebajikan negara dan pemerintahan, maka baharulah terbit faham yang salah dan sesat dan berbahaya seperti fahaman komunis atau lain-lainnya sebagainya. Maka begitulah juga pada medan agama. Bagi agama Islam, sehabis-habis buruk perpecahan yang boleh terjadi dalam masa 1300 tahun yang sudah ini juga, iaitu kebanyakan berselisih pada masalah-masalah pemahaman dan cawang kecil-kecil. Tetapi pada asasnya tidak terubah sekali-kali melainkan tetap Al-Quran dan Hadis juga. Maka hanya jika ada yang mengubah pada asas lain daripada Al-Quran, seperti pada ajaran Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah, yang buah kitab Al-Aqdas yang menggantikan Al-Quran, nescaya jadilah bawaan mereka itu terkeluar daripada agama Islam. Demikian pula jika ada yang mengambil fahaman daripada sebahagian Al-Quran sahaja, tetapi fahamannya itu berlawanan dengan keterangan-keterangan yang didapati dalam bahagian-bahagian lainnya, seperti pemahaman mazhab Jabariyah. Orang-orang Islam yang lebih ramai sentiasa akan sedar dan tidak akan membiarkan apabila terjadi kesesatan demikian itu. Tetapi jika perselisihan pada pihak usul yang tidak begitu besar,
maka adalah juga harapan boleh diampun dan didamaikan semula. Hanya kerana hanya terbitnya daripada berlainan faham sahaja. Asasnya tidak berlainan. Al-Syekh Al-Imam Muhammad Abduh tak kala ditanya oleh murid-muridnya dari hal perselisihan faham di antara imam-imam mujtahidin dahulu kala itu, ia telah menjawab. Katanya, "Law ijtami'u wa tanasifu la tufawwiqu wa makhtalafu." Artinya, jikalau mereka itu telah dapat berkumpul bersama-sama pada masa dan tempat yang satu dan bertukar-tukar fahaman dengan adil dan saksama, nescaya mereka jadi sepakat, bersatu fikiran dan tidak bersalah-salahan faham lagi. Sementara itu, sayugialah pula diingat bahawa perselisihan faham mazhab-mazhab pada perkara furu' atau lapang kecil-kecil itu sememangnya baik kerana ia memberi lega dan lapang kepada lingkungan Islam, meluaskan tempat beredar dan berkisar, menyenangkan bergerak dan berpindah-pindah di dalamnya. Yang demikian adalah memberi peluang kepada pengikut-pengikut Islam memilih mana yang kemudahan dan mana yang lebih berkenan di hati pada hatinya. Sesak di sini boleh ke sana dan sempit di situ boleh ke sini. Kerana semuanya itu dikira betul dan jalan Islam belaka. Asas dan usulnya tidak berlainan. Maka sebab itulah ada tersebut hadis yang masyhur sabda Nabi SAW, "Ikhtilafu ummati rahmah." Artinya, perselisihan faham di antara orang-orang umatku ialah rahmat daripada Tuhan. Maka hanyalah orang-orang kemudian yang kurang pengenalan sahaja telah menyempitkan kawasan ini dengan menghukumkan tidak boleh berpindah-pindah dari satu mazhab kepada lain mazhab jika tidak diketahui semuanya kaedah-kaedah tiap-tiap mazhab itu sebagaimana ahli-ahlinya sendiri. Padahal kita dan kebanyakan orang alim kita pun pengajian atau mazhab Syafi'i atau Hanafi saja pun tidak boleh terhabiskan seumur hidup. Sesungguhnya inilah pemandangan orang yang sempit hatinya, sempit fikirannya dan sempit kira-kira. Orang yang tiada harapan boleh maju dan bersendiri dalam hal ehwal pengajian agamanya.